Pada tahun 2016, Kerajaan Arab Saudi create satu wawasan ataupun dia panggil Vision 2030. Dalam Vision 2030 ni dia ada banyak benda lah yang diorang list untuk diorang capai sebelum ataupun by 2030. So bila kita bincang dalam modernization ni, kita akan encounter 3 benda: Western modernization, non-Western modernization dan incorporation of science and technology. Western modernization ni dia adalah modernization secara holistik, di mana societal modernization, cultural modernization, political modernization dan ekonomi. So semua benda ni kena berubah. Tetapi dalam konteks non-Western macam Malaysia, Middle Eastern ni, kita tak semestinya kita kena ikut mereka ni. Kita boleh modern dalam satu side, seperti industri kita modern, dan kita mungkin traditional dalam satu side macam pakaian, makanan kita, dan kita boleh tipikal dalam satu side macam contoh agama, di mana kita akan solat 5 kali sehari sampai kiamat. Benda tu tak boleh berubah. Bukan radikal lah, hampa jangan duk spin ayat orang pun tahu, spin ayat orang berdosa pun tahu. Going back to Vision 2030, so apa kerajaan Arab Saudi nak buat? Dia nak diversify ekonomi dia, income negara dia nak diversify. Sebab hampa pun tahulah Arab Saudi ni negara pengeluar minyak yang besar. Dia tak nak rely pada crude oil semata-mata. And then the second one, dia nak buat food security. Bear in mind, benda ni dibuat pada tahun 2016 sebelum berlakunya lockdown ni. So kalau saya pergi ke hypermarket, saya nak beli macam bawang ke cili ke apa ni, memang akan tulis kat situ import daripada China, daripada Thailand, ada daripada Malaysia, Europe dan Amerika Latin lah. So dia import banyak benda. So bila berlakunya lockdown ni, so ekonomi semua tutup, kapal terbang semua tak boleh nak terbang. So what happened? Depa starve. So what they did is that we need to have the food security right now. So pada tahun 2019, depa terpaksa inject 2.5 bilion dalam agriculture. Macam saya cakap, dia orang ambil rakyat dia which is modern. So dia orang incorporated science and technology macam drip irrigation, aquaponic, hydroponic and so forth. So untuk nak menghasilkan food security ni. So kalau sekarang ni tahun 2021, kalau saya pergi ke Lulu hypermarket, semua dah mula tulis from Saudi Arabia dan depa export juga benda ni kepada negara luar macam GCC and so forth. Dua benda yang depa nak, diversify ekonomi dan food security, diorang dah mula capai dalam masa 3 tahun sahaja, less than 3 years. Next, kerajaan Arab Saudi nak reduce carbon footprint. Sebelum ni, kalau hampa nak tahu, minyak kat Saudi ni RON 91 ni harga 4 kupang lah seliter, bukan RM4, 4 kupang. Disebabkan 4 kupang ni banyak kereta-kereta gas guzzler lah. So orang kata carbon footprint tak cantik. So what Saudi did, dia naikkan harga minyak. So bila naik harga minyak, rakyat sedang. Minyak ni adalah satu resources yang limited dan berharga, and dia dah kurangkan introductory gas guzzler ni. So kereta-kereta yang masuk sekarang ni, kalau hampa nak beli, hanyalah kereta-kereta hybrid dan kereta EEV, Energy Efficient Vehicle. And yang keempat, GDP, Gross Domestic Product negara dia, 25 ke 35% daripada GDP dia datang daripada SME, Small Medium Enterprise. Bukan satu benda yang senang. Sebab hampa kena faham, Saudi ni besar, sangat besar. Nak travel daripada Jeddah nak ke Riyadh with the speed limit of 140 km sejam, hampa ambil masa 10 ke 12 jam nak sampai. So in between ni, desert ni orang duduk. So macam mana hampa nak bangunkan SME ni, nak masukkan mereka dalam GDP negara hampa? So bukan satu benda yang mudah. So there was one time, saya dengan rumah saya, kami travel ke Nefut Desert. So Nefut Desert ni satu desert padang pasir, sand dunes yang besar, tapi taklah sebesar empty quarter. Kami nak menghala ke south of Iraq lah time tu. Bila saya berhenti untuk bersolat kat situ, so saya nampak ada satu kedai kopi. So saya nak beli kopi lah kat situ. Saya was expecting saya nak bayar dengan duit cash lah, bukan nak bayar credit card. Bila saya bayar saja dengan 10 rial, saya bagi kat dia 10 rial. So dia berkata, lak, dia kata Mada ni adalah satu sistem payment dekat Saudi. So macam kita pakai map. So kat sini pakai Mada lah. Habis Visa, Mastercard pun ada. So you just imagine kedai yang duduk kat tengah-tengah desert. So saya tengok dia punya point of sale, so machine tu pun tak buka plastik lagi. So bila you ada point of sale, so dia dah register dengan banking. So mana kata taxation boleh buat kat situ. So bila you ada point of sale, you mesti ada internet system. So semua benda you have to mix and match. You kena jadikan lah benda tu. So this is how Saudi, bila dia tutup Mekah dan Madinah COVID-19 ni, so rakyat sedang, kami perlu touch orang kata apa, contactless payment. Kami kena go through Mada apa dan semua lah. So dia guna peluang ni untuk bantu rakyat. So when you have taxation, so it's easy for you to expand your business, to nak apply loan and so forth lah. Saya nak tinggalkan juga dengan satu persoalan. Saudi is moving towards Vision 2030. Malaysia, mana kita duk pi lah ni?